أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كما علمت آدم فعلمنا وكما فهمت سليمان فهمنا وكما عصمت يوسف فعصمنا وكما سلمت يونس فسلمنا وكما أكرمت أيوب فأكرمنا وكما ألهمت أوليائك فألهمنا وكما هيمت أحبابك فهيمنا ومن رضاك غنمنا ومن فضلك لا تحرمنا وجعلنا لك من الشاكرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya pada malam ini dapat kita bertemu meneruskan lagi pengajian kita berkenaan dengan ilmu tajwid ataupun dalam bab sifatul huruf. Kita sambung pada muka surat 221. 221 Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jadi pada muka surat 221 berkenaan dengan huruf dan sifat-sifatnya. Jadi yang lepas kita belajar ataupun kita berkongsi berkenaan dengan sifat-sifat huruf, iaitu nama-nama sifat dengan peranannya, ataupun apakah maksud di sebalik nama dan tugas-tugas sifat-sifat tersebut terhadap huruf-huruf hijaiyah. Dan pada malam ni kita sambung pada berkaitan dengan huruf dan sifat-sifatnya, iaitu dia akan menerangkan huruf, kemudian apakah sifat-sifat yang terkandung di dalam huruf tersebut. Jadi setiap huruf itu mengandungi beberapa sifat, bukan hanya satu sifat sahaja. Bahkan sekurang-kurangnya 5 sifat ada padanya, kerana sifat tunggal kerana sifat berlawanan ada 5. Jadi sekurang-kurangnya dia ada 5 sifat berlawanan tersebut, dan kemudian sifat tunggal ditambahkan kepadanya. Tidak semua mempunyai sifat-sifat tunggal tersebut. Baik, jadi kita tengok, kata setiap huruf hijaiyah mempunyai sekurang-kurangnya 5 sifat. Jadi sekurang-kurangnya 5 sifat, iaitulah sifat yang berlawanan. 5 sifat adalah merupakan sifat yang berlawanan, yang ada 2, iaitu syiddah dan rakhawah, jahar juga hamas, kan? Kemudian isti'la dan juga istifal, idlaq, ismat dan sebagainya. Jadi itu adalah sifat-sifat berlawanan. Jadi pada setiap huruf itu sekurang-kurangnya ada 5 sifat berlawanan. Dan yang paling banyak sifat ada 7 sifat, iaitu ditambah dengan sifat tunggal. Jadi 5 sifat berlawanan ada pada huruf tersebut, dan ditambah pula dengan 2 lagi sifat tunggal yang ada pada huruf tersebut, maka jadinya 7 sifat. Itu yang paling banyak lah. Yang paling banyak sifat pada satu huruf itu adalah 7 sifat. Kemudian kata Syekh Ali Al-Baisusi, wa ba'du lil hurufi awsafun atat khamsan fama fawqu ila sab'in sabat. Iaitu berikutnya telah datang bagi setiap huruf itu sekurang-kurangnya 5 sifat. Adapun yang lebih sampai 7 sifat maka tetaplah ia. Ini kata Syekh Ali Al-Baisusi menjadikan sebagai dalil yang bahawasanya
huruf itu mempunyai 5 sifat sekurang-kurangnya, dan paling banyak sifat huruf adalah 7 sifat. Itu dalil dia. Baik, kemudian disebut iaitu yang pertama alif. Yang pertama adalah huruf alif. Huruf alif. Baik, jadi huruf alif, semua huruf mad dan semua huruf mad, alif dan semua huruf mad iaitu ya dan waw berkongsi pada 5 sifat. Waw dan ya, alif, waw dan ya berkongsi pada 5 sifat. Apakah sifatnya itu? Iaitu pertamanya jahar, yang keduanya rakhawah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima ismat. Jadi pada huruf alif ada 5 sifat. Bila kita sebut dia ada infitah dekat situ, dia ada istifal dekat situ, dia ada rakhawah dekat situ, dia ada jahar, iaitu bunyinya bila kita menyebut huruf alif suaranya melepas. Jadi kuat bunyinya. Kalaulah kita sebut lawan bagi jahar, lawan bagi jahar apa? Hamas, kan? Lawan bagi jahar hamas. Hamas ni desir angin tu yang kuat, suara tertahan tetapi desir anginnya kuat. Sin, kan? Kemudian itu bunyi ataupun desir angin yang kuat. Adapun jahar iaitu bunyi suaranya yang nyata dan jelas dan kuat. Itu di antara yang disebutkan. Yang pertama adalah huruf alif. Huruf alif iaitu mempunyai 5 sifat. Dan kata Syekh Ali Al-Baisusi, wa ahruful maddi laha ishtiraku fi 5 awsafin laha idraku rakhawatun jahrun wa fathun qad ata ismatu kullin wastifalun sabata. Iaitu kata Syekh Ali Al-Baisusi, dan bagi semua huruf mad itu bersekutu pada 5 sifat, iaitu rakhawah, jahar, infitah, ismat dan istifal. Maka tetaplah tetaplah bagi huruf alif 5 sifat tersebut. Maka kena sempurnakan kelima-lima sifat tersebut pada sebutan huruf alif. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ba, iaitu huruf ba. Maka huruf ba ada 6 sifat, iaitu yang pertama jahar, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima idlaq, dan yang keenam adalah qalqalah. Jadi pada huruf ba 5 sifat yang berlawanan tidak kurang, tetap ada. 5 sifat berlawanan tetap ada pada dia. Cuma ditambah pula sifat tunggal satu, iaitu qalqalah. Maka dia jadi 6. Jadi qalqalah berlaku pada ketika mana qalqalah berlaku? Pada ketika sukun, kan? Pada ketika huruf tersebut sukun. Kalau berbaris berlaku tak qalqalah? Berlaku tak? Takkan berlakulah berbaris, kan? Jadi fa idza jaa, kan? Ada qalqalah kat situ? Tak ada. Tapi bila baru dia ada qalqalah. Begitu. Maksudnya bila huruf qalqalah sukun, bukan baris fathah, bukan baris dhammah, bukan baris kasrah, maka dia terjadi qalqalah.
ataupun dia berbaris fathah, berbaris kasrah, berbaris dhammah, tetapi dia duduk di hujung kalimah, kata tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia duduk di hujung kalimah atau hujung ayat, dia berbaris wa tabba kan, tetapi dibaca dengan sukun ataupun dibaca dengan mati, ya, kerana dia berada di hujung kalimah ataupun hujung ayat. Dia panggil waqaf ataupun sukun aridhi, sukun yang mendatang. Maka kena qalqalah di situ. Baik. Jadi huruf ba ada 6 sifat, ya, ditambah dengan qalqalah. Jadi sifat berlawanan tetap padanya 5 sifat. Bermakna kata tidak ada huruf yang kurang sifat berlawanan. Mana tak ada lah sifat berlawanan kurang daripada 5 pada satu-satu huruf tu, tak ada kurang. Mesti sekurang-kurangnya 5 sifat. Baik, kemudian ta, huruf yang berikutnya adalah huruf ta. Maka ta ada 5 sifat, iaitu hamas, syiddah, istifal, infitah dan ismat. Jadi hamas, ta. Bila kita sebut ta, mana hamasnya? Mana hamasnya? Ada tak hamasnya? Ada. Tabbat. Tapi hamasnya dia tidak punya. Ada setengah dia baca tabbat. Itu kuat sangat. Itu melampaui dah. Dia sekadar bunyi. Jadi bunyinya, contoh saya buka sikit lah. Jadi tabbat antara hujung lidah dengan makhraj ta, itu pangkal gusi. Atau pangkal hujung gusi sebelah atas lah. Hujung gusi sebelah atas. Jadi hujung lidah kita melantun, tepuk dia sikit. Tabbat. Kalau kita tetap ataupun kita lekatkan tabbat, dia tak ada hamas, tapi dia kena lepaskan sedikit. Tabbat, bat gitu. Tabbat. Cuba boleh ikut. Tabbat. Dia bukan sampai ke gigi lah. Dia tak sampai ke pangkal gigi. Kalau sampai ke pangkal gigi, dia dah, bunyi dia akan kuat lagi. Tapi di hujung gusi sebelah atas tu. Tabbat, bat. Dengar tak yang bunyi tu? Dengar kan? Saya pakai mikrofon, dengar lah kan? Tentu ada perempuan tak pakai mikrofon, jenuh saya nak dengar, tak dengar lah bunyi gitu. Jadi maksud kata bunyi yang tu bukan yang kuat sampai tak sampai macam tu. Ada setengah dia sebut begitu kan. Jadi qadar dia tidak sampai terlalu kuat bunyi hamas tersebut. Jadi bunyinya tabbat. Silakan. Kan ujung itu ya bunyi kan. Ujung je bunyinya. Tidak terlalu kuat. Baik. Allahu a'lam kalau sekiranya ada kaedah yang lain ataupun cara sebutan yang lain yang sehingga sampai ke tahap qadar yang kuat, itu Allahu a'lam. Saya tak pasti. Tetapi apa yang saya tahu dan apa yang kita belajar ialah hamasnya tidaklah bunyi terlalu kuat, kerana apabila terlalu kuat dia seakan-akan bunyi hamas sin pula nanti. Jadi tabbat, jadi macam sin bunyinya. Sebab sin huruf lain pula, bukan huruf ta. Baik. Jadi yang keduanya syiddah, iaitu adalah tertahan ataupun menekan sedikit. Bila kita sebut ta, kerana apa? Kerana hujung lidah bertemu dengan makhraj dia ialah hujung gusi sebelah atas. Jadi bila kita nak sebut, kita kena lagakan dulu. Ta, baru kita lepas. Ta, barulah ada hamas bersertanya. Kalau kita tak lekatkan dulu, orang kata apa, macam contoh macam apa? Mancis. Kan? Mancis, kalau kita nak nyalakan api di mancis, kita kena, orang panggil apa? Gores kan?
Gores ni biasa dengar gores ni, gores dah menang banyak sebut. Kita panggil gores tu. Kelantan panggil apa? Gesek. Kan. Gesek kalau gonyoh tak kena kan. Bukan bahasa dia kan. Bukan istilah dia. Gores lah, itu paling betul lah. Jadi bila kita gores, maknanya bila kita nak gores tu kita kena tekan tak? Ataupun kita pakai gores, maksudnya kita letak gitu je, tak sentuh. Maksudnya tak tekan. Boleh tak macam tu? Nyala tak? Mancis api tu. Tak nyala. Nyala tak? Tak nyala tak? Maknanya kita kena tekan sikit baru dia boleh nyala kan? Macam tu ke? Ikutlah macam mana cara, tapi dia kena tekan sedikit. Begitulah huruf ta. Umpamanya begitulah, nak tunjuk bagi nampak gambaran ni kan. Jadi huruf ta bila kita nak sebut ta, baru dia berserta dengan hamas. Kalau kita tak tekan begitu, dia jadi ta. Ada hamas tak kat situ? Tak ada hamas. Nampak? Tak ada hamas. Begitu. Jadi itu syiddah melengkapi sifat hamas, iaitu dia letak ataupun dia terkandung sifat-sifat ini yang memang melengkapi antara satu sama lain. Istifal, bagaimana istifal? Iaitu lidahnya di bawah. Istifal lawan dia isti'la kan. Ada huruf yang bersifat dengan isti'la, iaitu pangkal lidah dia terangkat. Ada huruf yang bersifat dengan istifal, iaitu pangkal lidah dia tidak terangkat. Jadi macam contoh huruf ta. Contoh ta kita buka rongga mulut dan lidah kita tidak terangkat. Ta itu maksudnya istifal. Huruf ta. Dan kemudian infitah, iaitu rongga mulut kita adalah terbuka. Terbuka. Begitu, itu maksudnya. Jadi sifat-sifat ini dia melengkapi antara satu sama lain. Baik, jadi mudah itu. Itu bagi huruf ta. Baik, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak hafal dia punya matan di bawah ni, silakanlah, boleh sangat-sangatlah kalau nak hafal kan. Ini adalah matan. Kalau kita belajar dahulu dipanggil matan. Matan inilah yang kena hafal. Supaya kita ingat apakah itu sifat setiap huruf. Dia terkandung dalam matan ni. Litta'i syiddatun kadzalika hamsu samtun infitahun wastifalun khamsu. Kalau siapa nak hafal dipersilakan, itu lebih baiklah. Kalau tak boleh nak ingat tu, ingat sifat-sifat dia. Huruf ta ada 5 sifat: hamas, syiddah, istifal, infitah dan ismat. Kena hafal lagu tu pula. Kok mana pun kena hafal ya. Cuba tengoklah no. Ingat tak ingat tu nombor 2. Kita cuba tengok. Baik. Jadi yang keempat apa? Iaitu huruf sa. Huruf sa. Okey. Baik, sebelum tu saya nak bawakan contoh ayat Al-Quran daripada huruf alif tadi. Minta maaf. Saya ambil dalam kitab ni. Ini adalah Al-Quran. Okey. Tengok surah Yasin, tak tengok tak apa, boleh ikut kot. Ayat yang ke-8, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Surah Yasin, tak apa. Buka surah Yasin. Tengok ayat yang ke-8.
Okey, dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ja'alna, sekali lagi. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Jadi itu kalimah dia ada mengandungi huruf alif kan. I kemudian a'na, inna, ja'alna, fi kan, a'na tu kemudian kan, tu alif, kemudian lan, okey, fahiya ila tu kan, al ni, itu semua huruf alif. Jadi bila mana kita menyebut i sama ada baris bawah, a baris atas, u baris depan, jadi kita mengekalkan sifat, 5 sifat yang terkandung pada huruf alif tersebut. Jadi jahar i walaupun baris bawah tapi bunyinya nyata. Angin tertahan, suara yang lepas. Itu jahar. Jadi bunyinya tambahan pula makhraj bagi huruf alif ni ataupun hamzah itu ialah di pangkal halqum kan. Pangkal halqum. Jadi baris atas pun begitu juga. Jadi jelas jahar. Kemudian yang kedua syiddah, iaitu ketika nak menyebut hurufnya maka dia suara tertahan. Dia macam menekan sedikit, dia macam tertahan sebelum dia keluar suara tersebut. Sebab tu dia bunyi kuat kan? Sebab tu dia bunyi kuat. Kemudian istifal di bawah. Dia punya lidah, pangkal lidah bawah, istifal. Kemudian infitah, rongganya terbuka. Rongga mulut ketika menyebut huruf alif terbuka. Dan ismat, dan ismat iaitu adalah suara sukar disebut. Itu maksud ismat. Jadi bunyinya macam seolah-olah sukar nak terlepas suaranya. Sukar nak sebut huruf alif ataupun hamzah. Baik, cuma beza antara alif dengan hamzah ni iaitu pada hamzah dia punya sifat yang kedua adalah syiddah. Yang alif sifat kedua adalah rakhawah kan, dalam kitab sebut adalah rakhawah. Jadi dia mudah ataupun ringan daripada syiddah. Kalau syiddah dia tertahan, rakhawah dia melepas, mudah dilepaskan sebutan huruf tersebut. Itu yang pertama. Kemudian huruf ba pula. Itu huruf ba.
Contohnya pada surah Al-Masad. Surah Al-Masad. Nampak Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jadi tu ada huruf ba. Yang pertama tabba, tabba, kan? Tabbat. Tapi itu ia berbaris dia di tengah kalimah. Jadi situ adakah fungsi qalqalah dia? Ada? Tak ada. Dia baca seperti biasa. Tapi sekiranya dia duduk di hujung kalimah, maka diwaqafkan di situ, maka barulah berfungsi qalqalah, ya. Dan abi lahabiu, jadi itu juga tidak sukun, dia berbaris di bawah sakinatain, dan dia itu adalah tanda alamat idgham, alamat idgham, kerana tanwin, baris tanwin pada ba itu bertemu dengan waw, tanwin bertemu dengan waw, jadinya idgham naqis atau idgham kamil. Mana satu? Sama ada idgham naqis ataupun idgham kamil. Apakah idgham tersebut? Idgham naqis ke kamil? Okey, jadi idgham naqis. Idgham naqis. Maksudnya apa? Dia bukan masuk keseluruhan. Dia masuk sebahagian. Kalau idgham kamil, iaitu tanwin bertemu dengan lam ataupun ra. Contoh nun mati atau tanwin. Katalah nun mati, contoh nun mati bertemu dengan ra. Mir rabbihim. Itu idgham kamil, masuk sepenuhnya. Adapun di sini tanwin bertemu dengan waw, ya, mim dan nun, itu idgham naqis. Maknanya masuk sebahagian sahaja. Sebab tu dia baca tabbat yada abi lahabin, yang dia masuk ke waw, masuk kepada waw. Begitu. Jadi sebahagiannya dengung dan sebahagian lagi adalah idgham. Sebahagiannya gunnah, sebahagiannya idgham. Sebab tu disebut sebagai idgham ma'al gunnah. Dalam istilah yang lain disebut sebagai idgham naqis, iaitu idgham yang kurang. Okey, watab. Di sini baru ada qalqalah, dipanggil sebagai qalqalah apa? Yang lepas kita ada kongsi berkenaan dengan qalqalah akbar, kan? Ada setengah dipanggil qalqalah akbar, ada setengah dipanggil qalqalah syiddatul kubra, ataupun qalqalah asyaddu kubra. Ada tiga istilah, kan? Ataupun mungkin ada yang lain, ada sebut istilah yang lain, tapi menggambarkan ialah yang paling besar, iaitu akbar. Jadi di sini asalnya harakah, asalnya berbaris, kan? Watabba itu barisnya fathah. Tetapi bila dia berada di akhir ayat, maka dia panggil ia jadi sukun aridi. Itu kata sukun aridi tu. Asalnya baris fathah, tetapi bila waqaf dia jadi sukun. Itu dibagi sukun aridi, maksudnya sukun yang mendatang kemudian disukunkan. Asalnya fathah,
Jadi sebab tu dibaca tabbat yada abi lahabin wa tab. Tidak berharakah, tidak baca berbaris, tetapi hanya qalqalah sahaja, lantunan sahaja. Lantunan sebutan saja. Okey, kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang kelima dalam surah Al-Masad juga. Fi jidha hablum mim masad. Silakan. Jadi di sini ialah huruf ba yang sukun. Ini jelas dinyatakan sukunnya, maka itu kita nampak adalah qalqalah. Nyatalah qalqalah sughra, kerana berada di tengah-tengah kalimah. Baik, hablum mim masad, itu qalqalah. Dan huruf ba sifatnya selain daripada qalqalah ialah jahar, nyata ataupun suara keluar ba nyata suaranya. Kemudian apabila nak menyebut huruf tersebut, dia tersekat dengan disebabkan makhrajnya adalah syafatain, dua bibir mulut. Jadi bila nak sebut ba, maknanya kita kena rapatkan dua bibir mulut terlebih dahulu, kemudian baru kita melepaskan sebutannya. Maka bila kita nak lepas, dia tertahan, maka itulah dimaksudkan syiddah. Syiddah, maknanya tertahan sebutannya. Jadi suara itu tertahan terlebih dahulu sebelum dilafazkan sebutan huruf tersebut. Setelah dilafazkan, maka sebutan itu adalah jahar, nyata, jelas. Baik. Kemudian yang ketiga, sifat bagi ba apa tadi? Istifal. Bila kita sebut ba, jadi lidah, pangkal lidah kita tidak terangkat. Bila kita sebut, kalaulah pangkal lidah terangkat, ba, dia jadi lain bunyi. Dia bunyi kot lain pula. Tu yang ada tanduk yang bunyi tu. Okey, contoh bunyi kambing. Contohlah kita sebut bunyi kambing macam mana? Dia pangkal lidah dia terangkat lah tu. Dia nak sebut ba tapi pangkal lidah terangkat. Jadi lagu tu. Jadi kita jangan sebut lagu tu. Sekali jadi bunyi macam tu. Nampak tak? Itu contoh lah kan. Jadi bila kita sebut ba, pangkal lidah jangan terangkat. Itu maksudnya. Kalau terangkat je berubah terus jadi macam bunyi kambing tu. Itu maksud dia. Okey, kemudian infitah, ni sifat ba yang keempat adalah infitah, iaitu apabila kita menyebut rongga mulut kita terbuka. Fataha, infitah. Ba dia tidak tertutup ataupun terpekuk. Begitu. Dan kemudian idlaq, sifat yang kelima, iaitu suara ketika menyebut huruf ba lancar. Suaranya lancar. Jadi sebutan suara pada huruf ba tidaklah terhalang ketika menyebut huruf ba. Hanya pada mula sahaja, iaitu pada sebelum kita melafazkan huruf ba, iaitu kerana makhraj ditutup kedua bibir mulut, maka bila kita nak sebut dia tersekat. Kat situ saja. Jadi setelah menyebut, dia lancar melafazkan huruf ba itu. Jadi huruf ba ada 6 sifat, 5 sifat pada ketika kita menyebut hurufnya, termasuk 6 sifat pada ketika sukun. Kalau ketika berbaris 5 sifat, pada ketika sukun dia jadi 6 sifat kerana ada qalqalah. Qalqalah di situ. Baik. Itu berkenaan dengan huruf ba. Kemudian berkenaan dengan huruf yang berikutnya, iaitu huruf ta. Baik. Boleh kita tengok satu contoh daripada surah Ali Imran ayat 102. Boleh cari tak? Boleh.
Ali Imran ayat 102. Nampak buka surat berapa? Buka surat 63 Buka surat 63. Dia seronok bila kita mengaji Al-Quran ni kan, bila kata guru bagi kata okey cari ayat sekian-sekian, kita mula cepat cari. Tu seronok kan. Itu keindahannya, keseronokannya bila mengaji Al-Quran. Baik, okey, jumpa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Okey, kita teruskan dengan ayat berikutnya ya. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Di sini huruf ta. Tetapi di sini kebanyakannya huruf ta-nya berbaris. Jadi hamasnya tidak terlalu kuat bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanutta. Sikit ya bunyi sikit. Amanuttaqu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق tu sikit. Ada hujung tu ada bunyi hamas sedikit. Dia tidak terlalu berlebih. Jadi tak adalah bunyi contoh
Ya ayyuhalladzina amanu taqu. Tu tak itu. Itu dia dah terlebih dah. Jadi amanu ta sikit tu itu dah menandakan adanya hamas. Okey, nampak kat situ wala ta hujung lidah dengan hujung gusi. Wala tamu ta begitu. Nampak? Itu hamas pada huruf ta. Wala tamutunna illa wa antum. Sikit nampak hujung tu. Tum sikit. Dia tak tum. Itu dah berlebihan. Dan hamas pada huruf ta ni dia akan kuat bila ta tu sukun. Atat tu baru dia bunyi kuat. Ta yang pertama berbaris, ta yang kedua sukun, maka pada ta yang sukun itu bunyi hamas je lebih sedikit kuat daripada ta yang berbaris, kerana huruf hamas sekiranya sukun itu adalah terlebih kuat daripada huruf yang berbaris. Begitulah antaranya. Itu kalimah yang berikutnya, ayat yang berikutnya wa'ta ta. Nampak? Wa'ta dia bukan bunyi wa'ta, ada lebih ataupun dia bunyi macam sin pula. Tak, dia tidak sampai ke tahap itu. Boleh? Okey, baik, dia pun dah bagi amaran. Okey, insya-Allah. Jadi itu yang dapat kita kongsikan bersama pada malam ni. Mudah-mudahan ia bermanfaat untuk kita semua. Kita sambung pula di masa akan datang, iaitu pada huruf yang berikutnya, huruf tha, pada muka surat 222. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.